Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni selepas 2 minggu saya tidak mengadakan kelas kerana ada beberapa kekangan pada masa itu. Jadi pada malam ni kita sambung ke halaqah kita yang ke-44, iaitu kelas kita ini adalah berkenaan dengan bacaan kitab At-Tatbiq As-Sarfi, dan pada malam ni kita dah masuk ke muka surat yang ke-85, iaitu mushtaqat, jenis mushtaqat yang kelima yang kita akan baca lepas ni. Okey. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat pelajar-pelajar dan yang mengikuti pengajian kitab ni di FB dan juga di TikTok, ya. Okey, baik. Pada malam ni kita sambung jenis mushtaqat kita yang ke-5, iaitu isma az-zamani wal makani, ya. Nampak dekat skrin, isma az-zamani wal makani di muka 85, ya. 85. Okey, baik. Jadi segala yang kita telah belajar sebelum ni, sekarang ni kita dah masuk kepada bab al-mushtaqat. Okey, so dalam pengajian ilmu saraf, al-mushtaqat ni adalah kata nama yang dia diterbitkan lah, kita kata tak, dia terpecah. Dia terjadi daripada fi'il. Asal dia fi'il, lepas tu dia jadi isim. Okey, dan isim tu banyak. Antaranya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah, yang kita dah belajar dah sebelum ni. So malam ni kita masuk kepada isma az-zamani wal makani. So siapa isma az-zamani wal makani? Okay. Isma az-zamani wal makani kita baca dulu. Ismuz zamani wasmul makani ismani yushtaqani ala waznin wahidin wa yashtarikani fi ba'di abniyatihima ma'a ba'dil mushtaqatis sabiqati wa huma yadullani ala zamani wuqu'il fi'li aw makanihi. Jelas ni. Dalam perenggan ni ada beberapa maklumat yang pengarang kitab ni, Dr. Abdul Ar-Rajihi, nyatakan. Yang pertama, okey, isma az-zamani wal makan. Okey, bila kita belajar bahasa Arab, first bila kita tengok je isma macam tu kita kena tahu selalu kenapa ditulis lagu tu. Isma, lepas tu az-zamani wal makan. Okey, yang ni kalau dari segi nahwu, semua tahu ni dari segi nahwu, di sini ada berlaku. Ni tarkib. Dia ada tiga kalimah situ. Isma az-zamani wal makan, dia ada 3 kalimah, maka dia tarkib ni, dia murakkabah. Kita kata ibarah tu ataupun ayat ni, al-jumlah lah, al-jumlah ni, ayat ni murakkabah min 3 kalimat. Dia terdiri daripada 3 kalimat. Isma az-zamani wal makan. So di sini tarkib apa ni? Ini dia panggil at-tarkibul idhafi. Maknanya ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Sekarang ni kalimah isma tu dia musanna. Asal dia ismun ismani, 2 isim tak? 2 kata nama. Sekarang ni bila dalam bahasa, bila kita nak bina tarkib idhafi, mana kita nak idhafatkan isim tu, perkataan ismani tu, musanna tu kepada perkataan lain, maka di sana ada kaedah, kan? Kaedah dia apa? Kaedah dia adalah kena kita buang
nun tu. Bila kita nak idhafahkan dia, maka jadi isma saja. So kita tahu dah, kita belajar nahwu dah, kita tahu bahawa di sini maknanya dua kata nama. Asal dia ismani. Bila idhafah kepada kalimah az-zaman wal makan, maka dia buang nun tu. Maka jadilah dia isma az-zaman. Az-zamani wal makani. Okay, ni benda basic lah. Agak jangan keliru dah. Kenapa tiba-tiba isma? Jangan baca isman az-zamanu ke az-zamani ke, salah. Isma az-zamani wal makani. Asal dia ismani. Bila idhafat dia buang. Okey. Baik. Dia kata ismuz zamani wasmul makani, isim zaman dan isim makan. Apa makna isim zaman dan isim makan ni? Iaitu kata nama yang menunjukkan kepada masa dan kata nama yang menunjukkan kepada tempat al-makan. Kata nama yang menunjukkan kepada masa dan kata nama yang menunjukkan kepada makan. Okey? Boleh dah? Okey. Ismani yushtaqani ala waznin wahid. Ini satu kita kata poin yang pertama lah. Fakta yang pertama, wazan kedua-dua isim zaman dan isim makan ni wazan dia adalah satu. Dia kata ismani yushtaqani ala waznin wahid. Dua kata nama yang istiqaqkan, diterbitkan lah kita kata, yang dibuat, yang diterbitkan, yang dikeluarkan di atas satu wazan yang sama. Ala waznin wahid maknanya di atas satu wazan yang sama. Satu je wazan dan dia sama, kedua-duanya berkongsi satu wazan. So kalaulah kedua-duanya berkongsi satu wazan, so macam mana kita nak tahu maksud dia tu adalah ismul zaman ke ataupun ismul makan? Macam mana? Jawapan dia kita nak tahu tu bergantung kepada konteks. Bergantung kepada ayat tu. Kedudukan dia dalam ayat tu, kalimah tu digunakan dalam ayat tu, kita tengok perkataan yang digunakan sebelum tu dan perkataan selepas tu, kita tengok konteks ayat tu, maka kita tahu bahawa yang dimaksudkannya itu adalah ismul zaman ataupun ismul makan. Mungkin juga tuang orang yang bercakap tu, sahibul kalam tu, mungkin penutur tu, al-mukhatib tu, mungkin atau al-mutakallim ataupun al-mukhatib, mungkin dia maksudkan dua-dua, boleh juga. Bergantung kepada konteks. Sebab satu wazan tu boleh guna untuk dua-dua. Okey, boleh. Baik, lepas tu pula ada satu lagi maklumat tambahan, dia kata وَيَشْتَرِكَانِ فِي بَعْضِ أَبْنِيَتِهِمَا مَعَ بَعْضِ الْمُشْتَقَّاتِ السَّابِقَةِ. Dan berkongsi, yashtarikani, berkongsi, fi ba'di abniyatihima, dalam sebahagian daripada binaan ismul zaman dan ismul makan, maknanya dari segi dia punya wazan dia tu, berkongsi dengan ba'dil mushtaqatis sabiqah, sebahagian daripada mushtaqat yang sebelum ni. Contohnya isim maf'ul. Kita akan tengok lepas ni. Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut, kalau fi'il yang ghairi thulathi, ismul zaman dengan ismul makan dia ni, dia sama dengan isim maf'ul. So bila begitu, satu wazan tu berkongsi tiga mushtaqat. Maka kita nak tahu apa makna dia tu, kita kena melihat kepada konteks. Adakah sahibul kalam, mutakallim tu dia gunakan wazan tu, kalimah tu atas wazan ni dengan makna ismul zaman ke, ismul makan ke makna isim maf'ul. Maka itu bergantung kepada konteks. Okey? Boleh? Baik. So dia kata wahuma yadullani ala zamani wuqu'il fa'li aw makanihi. Dan huma makna balik kepada isma az-zamani wal makan tu. Okey. Yadullani menunjukkan ala kepada zamani, masa. Wuqu'il fi'li, perbuatan itu berlaku, au makanihi, ataupun tempat ia berlaku. So ismul zaman dia menunjukkan kepada masa dan ismul makan dia menunjukkan kepada tempat. Masa apa? Tempat apa? Masa dan tempat
fa'il itu berlaku. Okey, so kita dapat di situ ada 2 ataupun 3 poin 3 fakta berkenaan dengan ismul zaman dan ismul makan. Okey, baik. Kita berpindah kepada macam mana kita nak buat. Ini penting. Macam mana kita nak buat isim zaman dan isim makan. Baik, dikata wa yushtaqani 'ala an-nahwi tali, dan dia dikeluarkan ataupun dia dibentukkan daripada mengikut cara yang berikut, 'ala an-nahwi tali. Okey, mula-mula dia start dengan fa'il thulathi dulu. Okey, fa'il thulathi nak bentuk daripada fa'il nak jadi isim zaman ataupun isim makan daripada fa'il dulu. Fa'il tu okey, minal fa'li thulathi. Okey, minal fa'li thulathi. Fa'il thulathi. Itu biasalah kan, kita tengok, kalau kita tengok sebelum ni kan macam mana ulama ni dalam kitab ni, bahkan dalam kitab-kitab lain untuk memudahkan kita, dia susun gitu. Dia susun okey, daripada fa'il sulasi, fa'il ghairu sulasi. Lepas tu fa'il sulasi tu pula ada fa'il yang sahih dulu ke ataupun fa'il yang mu'tal lepas tu ke dan sebagainya. Dia susun macam tu. Tu memang dia punya pattern dia dah. Dia punya pattern dia. Okey. Baik, tak apalah. Kita start dengan minal fa'li thulathi. Okey, dikata minal fa'li thulathi ni wazan dia yang pertama adalah maf'il. Maf'il tu wazan dia. Wazan dia maf'il. Okey, fil ahwalil atiyah. Dalam keadaan yang berikut. Dia ada pecah pula tu. Alif, ba, berapa dia ada? Jim, alif, ba, jim. Okey, kejap. Ada lagi tak? Dia ada alif, ba, jim. Okey. Untuk maf'il ni mula-mula satu, lepas tu satu pula ada satu b, satu alif, ada satu jim. Macam tu dah. Pecahan dia banyak dah, biasalah. Yang ni lah kalau nak exam ke apa, nak kena ngapal banyak dah. Bila dah banyak sangat nak kena ngapal, rasa macam susah dah, complicated. Padahal benda tu mudah je sebenarnya. Kadang banyak itu menyebabkan kita rasa susah dah. Okey, tak apalah. Kita yang ni mudah je, insyaAllah. Baik, apa dia punya syarat-syarat dia? Okey, an yakunal fa'lu mithalan, fa'uhu wawun. Okey, mula-mula sekali gini. Fa'il yang bila kita nak buat isim zaman ataupun isim makan ni atas wazan maf'il, syarat dia pertama fa'il tu kena fa'il mithal. Kalau fa'il tu fa'il mithal, yang mana huruf fa' dia adalah waw. Soal dah saya sebut soal dah sebelum ni dah. Okey, kena ingat soal bila sebut mithal, ajwaf, naqis, lafif, mafruq, lafif makrun, lafif mafruq. Tak. Mudha'af apa semua tu kan. Mahmuz apa semua tu. Kena selalu ingat. Okey. So sini dia kata an yakunal fa'lu mithalan. Bila sebut saja mithal, maka fa'il ni adalah fa'il yang ada huruf illah dan huruf illah itu berada di hadapan. Fa'ul al-fi'li itu huruf illah. Fa'ul fi'li itu huruf illah. Okey. So yang ni fa'ul fi'li itu, yang huruf illah tu adalah huruf waw. Huruf waw. Waw. Okey. Contoh. Wa'ada, walada, waqa'a. Tu fa'il dia bagi tu. So wa'ada dia jadi apa? Dia jadi mau'id. Okey. So mau'id tu wazan dia maf'il. Kita hanya tambah mim kat depan. Mau'id jadi. Mau'id. So contoh kita buat ayat. Kita kata matal mau'id. Apa makna mau'id itu? Maksud dia adalah masa berjumpa. Masa yang dijanjikan tu. Wa'adan ni asal dia janji. Asal dia janji. Makna wa'adan ni janji. Bila kita kata mau'id ialah masa ataupun tempat. Masa ataupun tempat kita berjanji tu. Tapi kalau dalam ayat kita kata mata, matal mau'id. Bila. So bila-bila dia melibatkan masa. So mau'id itu di situ bermakna bukan tempat tetapi masa. Masa berjanji. Masa nak jumpa tu kat mana contohnya. Masa nak due date tu bila contohnya. Tu saya kata konteks. Sebab soalan tu dia guna mata. Kalau dia kata ainal mau'id.
Itu maknanya tempat, sebab dia guna aina. Aina ni untuk tempat tak? Bukan aina Abdul, aina tempat. Ainal mau'id, di mana tempat berjumpa. Itu saya kata, itu yang saya maksudkan bila kita nak beza. Nak tahu ni ismul zaman ke ismul makan, kita tengok kepada konteks. Itulah maksud konteks tu. Mata, penggunaan mata kat depan tu menunjukkan yang mau'id itu adalah masa ismul zaman. Ainal mau'id. Mau'id itu adalah ismul makan. Sama juga dengan walada. Walada. Maulid. Maulid tu wazan maf'il ya, maulid. Kenapa maulid? Kenapa tidak maulad contohnya? Oh, sebab dia adalah fa'il ajwaf, fa'il mithal, fa'il mithal yang fa'ul kalimah dia adalah huruf waw. Okey. Boleh. Baik, so maulid boleh mari dengan makna masa dan boleh mari dengan makna tempat. So hak yang kita duk sambut setiap tahun tu, Maulidur Rasul tu. Tak, Maulidur Rasul. So satu soalan boleh tulis kat komen, Maulid tu ismul zaman ke ismul makan? Maulid tu ismul zaman ke ismul makan? Ismul makan dah, ismul zaman ismul zaman. Maulidur Rasul. Tak. Sebab itu adalah 12 Rabiul Awal kita sambut Maulidur Rasul, sebab 12 Rabiul Awal tu adalah masa, dan dia adalah tarikh ataupun masa Nabi SAW diputerakan, dilahirkan. Okey, boleh Maulid. Orang zaman dulu sebut wak maulud. Sekali dia sebut wak maulud tu, kan wak maulud dah. Kalau di Kelantan ke dah, orang Terengganu ke dah, wak maulud tu. Maulud tu ambil daripada perkataan maulud. Bolehlah kita takwil, kita kata ambil daripada maulud. Maulud tu maknanya anak yang dilahirkan tu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendirilah. Ada. Okey. Dia ada walid, maulud, mauludun lahu. Lepas tu ada maulid. Tak? Walad tu anak. Walidun tu ayah, walidatun tu mak. Ibu. Maulud yang dilahirkan tu, anak tu. Mauludun lelaki, mauludatun perempuan. So maulud tu yang dilahirkan tu. Mauludun lahu, ayah tu pula balik pada ayah. Sebab anak tu dilahirkan untuknya. Mauludun lahu. Merujuk pada walid Lepas tu maulid. Maulid dua makna. Masa dilahirkan ataupun tempat dilahirkan. Ada tu kena tahulah. Benda-benda gitu. Bukan apa supaya kita bercakap tu tidak silap. Tidak ni. Okey. Apa ni Ustaz Fauzi kata dua-dua tu? Okey. Apa maksud dia Ustaz Fauzi dekat TikTok tu? Okey. Baik, waqa'a mauqi'. Waqa'a mauqi'. Oh, maksud dua-dua tu kita kata Maulidur Rasul tu masa dan tempat. Yalah. Kalau kita sambut dekat dekat Mekah ke mungkin Maulid tu. Kat Maulid tu. Okey, wallahu a'lam. Okey. Waqa'a mauqi'. Baik, waqa'a mauqi'. Okey, waqa'a ni apa? Waqa'a ni maksud dia berlaku tak? Berlaku. Waqa'a. Waqa'a ni asal mana jatuh boleh tak? Okey, jatuh. Tapi sini waqa'a maksud dia tempat lah, makan. Makan, tempat. Okey. Ataupun masa. Boleh. Okey. Tapi biasanya kita akan guna, biasalah kan penggunaan. Kan? Kita kena faham juga selagi. Kadang orang dalam kitab, dah ikut kaedah boleh guna dua-dua. Tapi biasa orang akan guna mauqi' tu untuk tempat. Dia akan jadi lagu tu. Walaupun kalau tiba-tiba kita buat ayat, kita nak guna mauqi' tu untuk masa, tak salah. Tak salah sebab betul kaedah kita. Kita belajar lagu tu. Tapi kadang-kadang dalam bahasa ni, dia ada benda-benda tu, dia jadi macam kebiasaannya orang guna untuk yang tu. Bila untuk masa orang guna benda lain pula. Contohnya. Tapi sedangkan dari segi bahasa, boleh. Tak salah.
Kita tak boleh kata salah orang guna mauqi' tu dengan makna masa berlaku. Tapi kadang kita akan tak guna, kita elok benda tu sebab dia jadi biasa dah. Kita guna mauqi' tu, orang akan faham selalu yatabadaru ila dhihni. Orang akan terus nak tangkap makna, terus akan mari makna tempat mauqi' ni dia. Okey. Apatah lagi zaman sekarang ni mauqi' orang guna untuk web web tu kan, web dia panggil mauqi'. Mauqi'. Okey, boleh. So waqa'a mauqi' nampak dah? Okey, so dua-dua boleh, isim zaman boleh, isim makan boleh. Okey, so ni 3 contoh fa'il yang mari atas wazan maf'il. Okey, kenapa soalan, kenapa wa'ada mari atas wazan maf'il bukan maf'al contohnya? Kenapa? Sebab wa'ada fa'il mithal dan fa'ul kalimah dia tu adalah waw. Itu kaedah dia. Okey, baik. Yang kedua, ba apa yang apa? Ajwaf pula. An yakunal fa'lu ajwafa wa 'ainuhu ya'un. Okey, satu benda sini kalau awak perasan dah. Okey, nak tanyalah sikit Ni nahwu sikitlah. Okey. Kalau ustaz salah, Ustaz Fauzi tolong perbetul. Ataupun mana-mana ustaz yang ada. Okey. Awak tengok ayat yang Dr. Abdul Ar-Rajihi buat. Tu bila kita baca kitab ni, kita baca kitab ni bukan hanya setakat cuba dapatkan maklumat yang nak disampaikan, tapi kita tengok ayat-ayat yang dia gunakan, kalimah-kalimah yang dia gunakan. Baik, Ustaz nak tanya, apa beza ayat pertama, alif, an yakunal fa'lu mithalan. Lepas tu dia koma, fa'uhu wawun, dengan ayat an yakunal fa'lu ajwafa, lepas tu dia ada waw, wa ainuhu ya'un. Beza tak daripada segi makna dan juga dari segi i'rab? Boleh jawab tak? Ni kalau dalam kelas ni boleh buat soalan, lepas tu beri duit 10 ya. Ada tak komen? Dekat komen ada tak? Kalau siapa-siapa nak komen dekat Facebook ke? Apa beza? Dari segi makna sama je, cuma dari segi i'rab dah. Okey. An yakunal fa'lu mithalan fa'uhu wawun, an yakunal fa'lu ajwafa wa 'ainuhu ya'un. Baca fa'uhu wawun mubtada khabar, wa 'ainuhu ya'un pun baca wa 'ainuhu ya'un pun baca mubtada khabar juga. Cuma di segi i'rab, kalau fa'uhu wawun tu dia jumlah. Bila dia jumlah, kaedah kata mana-mana jumlah yang berada selepas nakirah, maka dia jadi apa? Dia jadi sifat tak? Maka tu i'rab dia fa'uhu wawun tu sifat kepada mithalan tu kan. Tapi kalau wa ainuhu ya'un, dia ayat lain pula, dia istinaf ke ataupun dia situ ataf pula tu. So ainuhu ya'un tu mubtada khabar, lepas tu dia bukan kita kata apa, sifat ataupun hal kepada ajwaf tu. Sebab dia ada huruf waw tu. Di segi i'rab saja dia yang bezanya, tapi dari segi makna dia lebih kurang je. Okey. Sebenarnya gini, kalau kita perhati masa kita baca kitab, dia akan membantu kita lah untuk bila kita nak menulis tu, kita dapat kita kata untuk kita mentanwikkanlah kita punya penulisan tu. Bukanlah ala namatin wahid, satu je. Okey. Boleh. Baik, tak apalah. Yang tu Ustaz perasan semasa baca tadi, terperasan benda ni, so ingat nak sebutlah. Okey. Baik, so harap dapat faham dah maksudnya. Okey. Baik, kita balik kepada kalimah tu. Ba'a yabi'u mabi'. Ba'a yabi'u mabi'. Safa yasifu masif. Bata yabitu mabit. Okey. Baik, sekarang ni fa'il ajwaf. Dia tahu dah fa'il ajwaf ni adalah fa'il yang dia ada huruf illah kat tengah dia. Kat tengah dia huruf illah, ajwaf dia. Misal ajwaf naqis, susunan dia. Misal huruf illah dekat depan. Ajwaf huruf illah dekat tengah. Jauf ni dalam bahasa Arab, jauf maknanya hak blobet tengah, jauf. Hak gelonggong, gelonggong. Benda hak yang dia gelonggong macam kita ni.
Kita ni jauh tubuh kita ni. Sebab kita gelonggong, kita ada rongga, gelonggong ni rongga. So fa'il ajwaf tu sebab apa? Sebab dia ada huruf illah tengah tu. Tengah tu. Seolah-olah dia tu macam satu benda yang berongga. Tu illah kenapa dinamakan ajwaf, jauh. Okey. So ba'a, dia ada alif tu. Okey, alif tu ainul fi'li. Alif tu walaupun kita nampak alif, tapi asal dia ya, ya, cuma dia bertukar kepada alif ketika madi, ketika mudhari' yabi'u. Okey. Apa bukti dia tu ya? Bila kita tengok pada masdar lah. Pada masdar dia kata al-bay'u, bukan al-baw'u. Kalau al-baw'u, waw lah. Ni al-bay'u. Al-bay'u maknanya ya. So alif tu asal dia ya. Alif tu asal dia ya. Okay, so ba'a yabi'u. Bila begitu dia jadi mabi'. Dia bentuk je. Nampak? Mabi'. Ada wazan maf'il. Mabi' tapi wazan dia maf'il. Tak mabi'. Okay. So apa makna ba'a? Ba'a ni jual. Tak? Jual. Tapi dalam kamus saya ingat Ustaz, ba'a juga boleh mari dengan makna digunakan juga, mungkin bagi setengah kabilah kot, digunakan juga dengan makna ishtara. Tak? Kebalik Ustaz tak ingat ni, Ustaz rasa dululah. Masa-masa belajar dulu, dan juga masa mengajar dulu, Ustaz pernah tengok, tapi malam ni Ustaz tak check. Ustaz ambil makna yang biasa kita gunalah, ba'a. Tapi masing-masing boleh check. Kalau Ustaz tak silap, juga boleh mari dengan makna ishtara. Tapi yang masyhur kita guna ba'a ni jual lah. Tak, ba'a jual. Ishtara beli kan. Okey. Ba'a yabi'u mabi'. So mabi' maksud dia tempat membeli ataupun masa membeli. Okey. Baik. Safa yasifu masif. Okey, masif ni kita jarang guna. Dalam konteks orang Melayu lah. Kita jarang guna safa yasifu masif. Hak kita duk biasa guna apa? Yang kita duk biasa guna ialah saif. Saif. Bukan saif, saif lain. Saif. Saif. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Was-saif, saif. Apa makna saif? Saif tu samalah, sama musim panas. Musim panas. Kemarau boleh juga. Bolehlah kemarau. Okey, kat tempat kita mungkin orang panggil kemarau dia, orang tak panggil panas. Kalau Eropah musim panas. Okey, kalau asyita musim sejuk ataupun musim tengkujuh dia. Bolehlah. Okey, cuma di sini kita mungkin biasa guna saif, tapi mungkin kita jarang guna masif. Okey, bila saya rujuk dalam kamus, okey, wallahu a'lam, masing-masing pun boleh rujuk, takut saya silap. Saya rujuk dalam kamus, masif ni saya jumpa maksud dia adalah tempat yang biasa orang pergi pada musim panas. Orang yang ada musim panas ni, orang Arab kita kata contoh dah, orang Arab lah, ataupun orang Australia ke, orang Eropah ke, orang UK ke, apabila musim panas, di tempat mereka ni tersangat panas. Tersangat panas. Sehingga kan nak duduk pun dak lawah mana. Sebab panas. Kebiasaannya orang-orang ni yang musim panas ni, dia akan pergi mana? Dia akan pergi melancong. Okey. Contoh dia mari ke Malaysia, dia pergi mana? Contoh dia pergi Genting contohnya. Dia pergi ke tempat ataupun dia pergi ke Cameron Highland contoh. Tempat yang berbukit-bukit, yang sejuk, yang tepi patah ke apa semua dah. Maka tempat tu dalam bahasa dia panggil masif. Masif. Tempat tu. Kalau dalam kitab dia sebut, dalam buku dia sebut tempat yang diziarahi ketika cuti musim panas. Saya jumpa makna tu. Tu masif. Okey. Kalau masa musim panas, biasa orang guna saif dah. Saif tu nama musim, nama musim, nama musim saif asyita dah. Tapi bahasa mengatakan bahawa masif juga boleh digunakan untuk masa. Okay. So bolehlah, cumanya biasa orang guna ke ataupun tidak dah. Okey. Dah apalah. Kita guna lepas ni masif ni untuk tempat-tempat yang orang ziarah
ketika musim panas. Jadi tempat tu sejuk lah. Sebab kalau tempat panas, orang tidak akan pergi ziarah. Nampak? Dia terbalik tempat, makna dia terbalik. Dah. Walaupun saif tu maksud dia musim panas, bukan bermakna tempat tu panas dah. Dia akan jadi tempat yang sejuk lah. Sebab orang yang berada di musim panas di negara dia akan pergi melawat ke tempat yang sejuk tu. Maka tempat yang sejuk tu dia panggil masif. Nampak? Dah. Boleh? Okey. Saya tak nafikan lah. Saya pun jarang jumpa dalam mana-mana penulisan kita. Kadang-kadang kita jarang guna kalimah ni kan. Kita hanya guna saif saja, menunjukkan kepada musim panas. Tapi tak apalah, kita dapat kalimah ni. Okey. Bata yabitu mabit. Okey, ni satu lagi. Bata yabitu mabit. Ni fa'il ajwaf yang ain dia adalah ya. Okey, maka dia jadi mabit. Mabit ni menunjukkan kepada masa ataupun tempat. Baik, apa makna bata yabitu? Bata yabitu maksud dia bermalam. Bermalam. Sebab tu dalam salah satu rukun haji tak? Rukun haji tak? Ke perkara wajib haji tak ingat saya lama tak buat haji. Mabit tak? Mabit di mana? Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Mabit. Bata yabitu mabit. Tak? So bila kita kata saya bermabit di Muzdalifah, apa makna bermabit di Muzdalifah tu? Saya bermalam di Muzdalifah. So mabit di situ diguna merujuk pada Muzdalifah tu adalah tempat bermabit tak? Lepas tu mabit juga bermakna bermalam, maknanya apa? Maknanya masa tak? So mabit di situ boleh membawa makna masa bermalam dan juga tempat bermalam. Mabit. Tak? Kataan mabit tu dah masyhur dah dalam bahasa Melayu. Cumanya dalam kamus Dewan ada tak, saya tak pasti. Kita check lah. Kalau ada kita boleh gunalah. Contoh kita buat ayat, saya bermabit di Muzdalifah. Kalau perkataan mabit tu dalam kamus Dewan dah ada, no problem, boleh guna. Tapi kalau tak ada, kita tak boleh guna dalam penulisan resmi kita sebab dalam kamus Dewan tak ada dah. Tapi kita boleh bercakap, boleh ceramah, boleh guna sebab orang faham apa makna mabit tak? Okey. Baik, dalam bahasa Arab, macam mana kalau kita nak kata kita nak tanya dalam bahasa Arab, nak tanya semalam awak bermalam di mana? Kita nak tanya apa? Kita nak tanya lagu mana dalam bahasa Arab? Okey. Kalau kita tidak ingat kalimah ni, mungkin kita boleh guna mudah je aina nimta lah. Kita buat contoh gini dah. Katakanlah kawan-kawan kita mari daripada KL nak jumpa kita di Terengganu hari ni. Okey. Nak jumpa pagi tadi jumpa kita pagi tadi. Tapi dia sampai tu semalam. Okey, dia sampai semalam tu dia tidurlah mana-mana dah, di hotel ke ataupun rumah kawan yang lain. Bila jumpa dengan kita pagi tu sarapan tu, nasi dagang lah dengan dia tu, kita pun tanya dia, okey, semalam mu tidur mana? Okey. Kalau kita tak mari kalimah bata yabitu ni, kita boleh tanya aina nimta kan? Aina nimta al-barihah. Aina nimta al-barihah. Maksudnya mu tidur mana semalam al-barihah. Tapi kalau kita tahu perkataan bata ni, kita wakat ni kita ada, kita boleh kata aina bitta. Aina bitta. Bata yabitu bitta. So aina bitta maknanya di mana kamu bermalam. Aina bitta. Boleh? Okey. Baik, ataupun kalau kita nak tukar bentuk dia kepada isim makan, kita kata aina kanal mabitu. Boleh tak? Aina kanal mabitu. Boleh juga. Maknanya semalam bermalam di mana dah? Aina kana al mabitu. Okey? Boleh? Okey, beres 3 kalimah ni. Ba'a, sofa dengan bata dah. Okey, so kenapa mari dalam bentuk tu mabi', masif dan mabit atas wazan maf'il lagi ni, tapi sebab dia ada huruf illah kat tengah dia dah, maka kerana dia adalah fa'il ajwaf,
yang mana ain dia adalah ya. Okey. Jim. An yakunal fa'lu sahihan maksuran an yakunal fa'lu sahihan maksural aini fil mudhari'i. Okey, sekarang ni fa'il keadaan yang ketiga Keadaan yang ketiga fa'il yang mari atas wazan maf'il. Fa'il tu fa'il sahih. Fa'il sahih ni maknanya fa'il yang tidak ada huruf illah. Okey. Lepas tu ainul kalimah dia berbaris di bawah, maksuril ain. Maksuril ain. Maksuril ain. Maknanya ainul kalimah dia berbaris di bawah ketika mana? Ketika wazan mudhari' dia, fil mudhari'. Okey, tengok dua kalimah yang dia bagi tu. Jalasa. Baik, mudhari' dia apa? Yajlisu. Jalasa yajlisu. Ya, jalasa yajlisu. Maka ainul kalimah, lam tu, yajlisu, lam tu, dia maksur tu. Dia berbaris di bawah. Okey? Bila lagu tu, maka dia, bila kita nak bentuk isim zaman ataupun isim makan, maka wazan dia wazan maf'il, maka jadilah dia majlis. Perkataan majlis telah pun dia melayukan. Majlis itu tempat apa? Tempat majlis. Majlis ni apa tempat berlangsungnya acara tak? Majlis dah, tempat berlangsungnya acara. Okey. Waktu secara kita kata apa? Secara apa? Sebab kita boleh guna dalam bahasa, contoh kita kata aina majlisuka. Aina majlisuka. Contoh kita masuk dalam dewan tak? Dewan tu kita beli tiket contoh tak? Kita beli tiket, dia ada tempat duduk dah. Contoh masuk panggung wayang lah, panggung wayang dia ada tempat duduk dah kan? Okey, so kalau kita nak tanya dia, mu duduk mana? Yalah kalau bahasa kita biasa kita kata kam rakmuk dah. Pakai hak tu jelah. Kam rakmuk, mu nombor berapa? Tapi kita ni ngaji sarah ni, ngaji apa ni, ismul zaman dengan ismul makan, kita pun tanya aina majlisuka. Dia kena faham lah maksud majlis tu tempat duduk, bukan majlis kahwin dia. Aina majlisuka. Maknanya nombor tempat dudukmu tu. Tempat dudukmu tu kat mana majlis dia tu. Nombor berapa lah maksud dia. Boleh sebab dia ismul makan. Boleh tak? Kita tahu penggunaan dia sebab kita belajar. Boleh? Okey. Baik. Kalimah arada. Arada ya'ridu. Arada ya'ridu dah. Ra tu bagi bawah. Ra tu ainul kalimah. Dia maksurah tu. Ra tu. Ya'ridu. Maka kita sebut ma'rid. Ma'rid. Cumanya. Ni Dr. Abdul Rajid sebut ma'rid, dia sebut ma'rad. Dia dalam kitab hak kaedahnya ma'rif, tapi orang Arab ni dia kadang ada benda hak dia dah masyhur dah dalam kalangan dia dah, Dia panggil apa benda masyhur, benda hak ramai orang guna. Dia panggil apa? Dia panggil ma'rad betul tak? Perasan tak? Pameran tu kan, arada ya'ridu ni, ma'rif ni maksud dia pameran di sini. Arada asal makna dia bentang. So sini kita hampar ataupun bentang, maknanya kita pamer Mana tu pameran lah. Okay. Ma'rad kitab kan. Kita sebut kan. Ma'rad kitab. Bila kita orang ngaji Arab sebut ma'rad kitab. Sebenarnya dalam kitab adalah ma'rif kalau kira kan. Sebab dia adalah tempat pameran. Tempat. Sepatutnya wazan maf'il. Sebab kalimah arada, kaedah kata dia fi'il sahih. Lepas tu ainul kalimah dia, ainul fi'li dia, ketika dia mudhari' dia baris di bawah. Maka arada ya'ridu, arada bukan arada ya'ridu. Maka kaedah kata kena kata ma'rid, pameran tu, tempat pameran tu ma'rid. Tapi kita sebut ma'rad. Tak apalah. Dia dah masyhur gitu, tak ada masalah, yang penting orang faham. Okey, tapi kita kena tahulah. Jelas di sini ma'rif dalam muka surat 85 ni dalam kitab. Okey, boleh? Okey, baik.
Seterusnya, habis dah alif, ba, jim ni pecahan daripada ala wazni maf'il. Okey, ada soalan tak dekat Facebook? Okey. Oh, Luqman ada. Okey. Taib. Ni hak yang pengecualian. Disebut dulu yang tiga tu. Lepas tu dia kata fima ada hadhil ahwali thalathati fa innahuma yushtaqani ala wazni maf'al. Mudah je. Dia kata tak susah. Tahu dulu hak tiga tu. Selain daripada hak tiga tu, marilah fa'il apa gajah rimau wazan dia adalah maf'al. Fima ada hadhil ahwali thalathah. Selain daripada tiga keadaan ni. Ingat mau'id, majlis dengan mabit. Ingat, mau'id satu, mau'id. Mau'id tu mewakili al-halatul ula. Okey. Lepas tu mabit ada tak? Mabit tu al-halatul thaniyah. Yang ketiga, ma'rif tadi ataupun majlis tadi. Tiga tu. Selain daripada tiga jenis tu, fa innahuma yushtaqani ala wazni maf'al. Dia diistiqaqkan, dibentuk, dikeluarkan dari mengikut wazan maf'al. Biasa dia ain tu je lah bagi atas. Ainul kalimah. Okey, cuba tengok. Kalimah-kalimah yang Dr. Abdul Ar-Rajihi bagi. Syariba yashrabu. Syariba tak? Bukan syaraba, syariba tak? Syariba yashrabu. Minum tak? So tempat minum ataupun masa minum. Jadi mashrab. Tempat minum, masa minum, mashrab. Okey. Maaf, ada satu dia kata apa tu? Akhta' sya'i'ah. Betul tu? Akhta' sya'i'ah apa tu? Yang ma'rif ma'rad tu. Wallahu a'lam, mungkin kot. Saya ingat dulu ada seorang pensyarah dekat FBK lah, dekat Uniza. Dr. Asma. Dia orang Mesir. Dia pernah mengajar bersama kami. Dia pernah sebut ada satu ayat. Nanti saya nak cuba nak record. Dia kata khata'un. Dia kata khata'un masyhur. Betul kata saya selalu betulkan. Lebih kurang maksud dia kata khata'un masyhur khairum min sahihin mahjur. Apa maksud dia? Khata'un masyhur. Satu benda yang khata'. Tapi dia masyhur, dia sya'i'. Dia kata lebih baik, khairun lebih baik, min daripada sahih. Satu benda hak betul. Tapi dia mahjur. Orang tak guna dia. Hajara yahju, mahjur. Maknanya apa? Ditinggalkan. Dia betul tapi orang tak pakai. Orang tak pakai hak salah tu. Tapi dia masyhur dah, berkurung-kurung. Lama dah orang tak pakai. Kita pakai waktu lah. Maknanya gitu. Tu maksud dia lah. Kita apa tak dosa pun bukannya apa ni Fatihah dah. Bukan baca Quran dah. Kita apa dah. Okey, asalkan orang faham. So nak guna ma'rab pun gunalah, tak masalah. Begitulah kot. Boleh faham tak? Okey, macam inilah apa orang Arab duk guna mabruk tak? Mabruk tu. Memang ramai pakai bahasa kata memang salah pun, sepatutnya mubarak kan. Tapi benda tu dah khata'un masyhur khairum min sahihin mahjur. Boleh tak? Okey. Baik. Masyrab. Baik, kataba maktab. Maktab ni meja ataupun masa menulis. Boleh? Tapi kita maktab kita guna untuk meja. Dan dalam perbualan sekarang, maktab tu orang guna untuk idarah. Idarah, pejabat. Saya selalu biasa saya sudah Arab kata nak jumpa kat mana? Kadang saya tulis al-idarah dulu. Tapi dia kata maktab. Mana mungkin penggunaan orang Arab untuk pejabat tu adalah maktab. Memang pun kalau kita pergi kat tanah Arab kan, kalau pejabat-pejabat dia tak tulis idarah, kadang dia tulis maktab je. Pejabat apa boleh tulis maktabul barid, bukannya idaratul barid. Tapi kita dalam buku teks kita guna idarah tak? Jadi ajar begitu. Benda bukan salah. Okey, cuma dianya dari segi penggunaan tak. Mana masyhur, mana budaya orang Arab guna tak. Okey, guna idarah pun ada yang guna idarah.
Tapi nak cerita mana pengalaman tak? Kita duduk dengan orang Arab tu, orang Arab guna maktab. Okay. Idarah tu mungkin dalam konteks lain tak? Okay. Akala, makal. Makal apa? Tempat makan ataupun masa makan. Boleh. Dia boleh dua-dua masa dan juga tempat. Ra'aba, mar'ab. Okey, mar'ab ni garaj kereta lah. Garaj ataupun tempat beki kereta. Tempat beki kereta, sebab kalau kamus ra'aba ni maksud dia aslaha. Aslaha ni apa? Baiki dah. Tapi mar'ab ni biasa dalam kamus dia letak makna tempat kita letak kereta, maknanya garaj, mar'ab. Biasa orang guna untuk tempat lah, biasanya. Tapi kalau kita nak guna ayat kita masa, tak ada masalah sebab dari segi kaedah betul. Cuma penggunaan kebiasaannya je. Makrab. Makrab tempat ada, tempat makrab. Biasa Quran ada orang sebut makrab, ada tak? Tempat kita baca tak? Ya, makrab ke? Tu makhraj tempat keluar huruf. Makrab. Satu makrab, dua makrab tak? Tempat kita baca lah tak? Tempat kita berhenti tu kan? Kita start baca ke, ataupun kita berhenti, panggil makrab juga kan? Kata silap kan? Okey, roma, marma. Roma ni lempar, lontar ataupun panah boleh. Okey. So marma ni masa ataupun tempat. Sebab itulah kalau dalam main bola lah, kalau istilah goalkeeper tu, goalie tu, dia panggil harisul marma, penjaga jaring ya, penjaga jaring, harisul marma. So jaring tu merupakan tempat orang nak lontar bola tu. Bola tu bila kena jaring, gol. Maknanya tu tempat dia sekali tempat yang menentukan maknanya bola tu maknanya gol lah. So marma tu tempat bola dilontar. Jaring terjemahan dia. So dia panggil harisul marma. Marma juga boleh mari dengan makna masa dilontarkan. Okey. Sa'a mas'a. Mas'a tak? Di antara Safa dengan Marwah tu kan? Orang panggil mas'a. Mas'a tu maknanya tempat sa'i. Mas'a. Ataupun masa sa'i boleh juga. Ghaza yaghzu. Ghaza yaghzu ni ghaza ni menyerang tak? Menyerang tak? Ghazwah, peperangan tak? Mana start attack tu? Ghaza yaghzu. Maghza, tempat ataupun masa. Qama maqam, tempat berdiri, masa berdiri boleh tak? Okey, maqam. Tafa, mataf, tempat tawaf ataupun masa tawaf. Boleh belaka dah. Okey. So semua ni atas wazan maf'al. Okey, boleh dengar dah. Baik, kita ada 10 minit lagi, Ustaz nak habis sikit lagi. Dia ada sikit lagi dah. Okey. Ghairus sulasi. Kita cepat sikit dah. Ghairus sulasi. Ala wazni ismil so tadi nombor 1 tadi sulasi. Sulasi dah habis dah tamat dah. Okey, sekarang ni ghairus sulasi. Okey, ghairus sulasi apa? Yang selain daripada 3 huruf, yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf sampai habislah. Dia kata ala wazni ismil maf'uli. Inilah yang tadi. Yang dia kata di peringkat awal tadi kan ni ayat ni yang dia kata apa? Dia kata wa yashtarikani fi ba'di abniyatihima ma'a ba'dil mushtaqatis sabiqah. Dah, okey. Okey. Dia kata apa? Kadang-kadang dia berkongsi dengan mushtaq yang lain. Yang inilah yang saya sebutkan tadi. Kalau ghairus sulasi, dia sama dengan wazan isim maf'ul. Jadi ada 3 mushtaqat berkongsi wazan yang sama. So kita nak kena tahu penggunaan dia, maksud dia berdasarkan kepada konteks. Tengok dia kata ay ala waznil fa'lil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa fathi ma qabla al-akhiri. Ini yang ta'rif isim maf'ul dululah ataupun bentuk isim maf'ul dulu. Bukan ta'rif, bentuk isim maf'ul dulu. Iaitu apa dia? Dia wazan fa'il mudhari' tapi dia kena ibdal harfil mudhara'ati miman. Huruf mudhara'ah kat depan tu, ya kat depan tu, contohnya kita tukar kepada mim madmumatan, berbaris di hadapan,
Wa fathi ma qabla al-akhir. Lepas tu kita baris ataskan huruf sebelum akhir. Tu bentuk isim maf'ul. Bentuk itulah juga kita guna untuk ismul zaman dan ismul makan. Kita tengok contoh. Dia kata akhraja yukhriju. Maksud akhraja yukhriju apa dia? Mengeluarkan. So di sana ada wazan mukhraj. Kita belajar dah sebelum ni, mukhraj maksud dia sesuatu yang dikeluarkan. Isim maf'ul kan? Sesuatu yang dikeluarkan. Dan dalam bab ni, mukhraj juga boleh digunakan dengan makna masa dikeluarkan dan tempat dikeluarkan. Yang membezakan adalah konteks. Nampak? Boleh kan? Istaqbala yastaqbilu mustaqbal. Kita selalu sebut dak fil mustaqbal. Apa makna fil mustaqbal? Pada masa hadapan. Nampak? Tu masa mustaqbal. Mustaqbal juga boleh mari dengan makna tempat akan datang, boleh. Dan mustaqbal juga boleh mari dengan makna isim maf'ul. Nampak? Insarafa yansarifu munsaraf. Mari dengan makna masa berlepas, masa berlalu, masa pergi, boleh tak? Masa beredar, masa beredar ataupun tempat beredar, boleh. Iltaqa yaltaqi multaqa. Boleh mari dengan makna tempat berjumpa ataupun masa berjumpa. Boleh? Okey. Jadi ringkas cerita, mudah je kaedah dia dalam bahasa Arab. Mana-mana ghairu thulathi, jadikan dia dalam bentuk sama dengan isim maf'ul. Mim kat depan tu bagi depan, huruf yang sebelum akhir itu berbaris di atas. Maka wazan tu bentuk tu, sirah tu boleh berkongsi 3 mushtaqat. Isim maf'ul, ismul zaman, ismul makan. Okey, boleh. Baik, seterusnya, bulat yang ketiga. Waradat iddatu kalimati asma'i makanin ala wazni maf'il syuzuzan idh annal qa'idata kanat taqtadi an takuna ala wazni maf'al wahya kalimatun sama'iyyatun wahya. Okey, sekarang ni maksud dia kalimah sama'iyah. Kalimah sama'iyah ni adalah kalimah yang kita dengar orang Arab sebut gitu dah. Sama, kita dengar gitu dah. Maka benda tu salah ke tak salah, kita ikut je tanpa banyak soal. Dipanggil sama'i. Walaupun dia berbeza daripada kaedah yang kita nyatakan tadi. Tak. Dia bukan qiyasiyah. Qiyasiyah ni dia ikut kaedah. Okey. Tapi kalau sama'iyah ni dia ikut kaedah. Maka yang tu kita terima je lah. Kita tidak boleh kata salah. Okey. Apa dia maksud dia? Maksud dia kalau tengok kaedah sepatutnya wazan maf'al. Tetapi orang Arab guna wazan maf'il. Ni bukan salah ni. Ni dia sama'i, betul. Tengok kalimah ma'rif tadi, Dr. Abdul Ar-Raji tak bubuh sini, dia bubuh tempat lain. Itu memang salah. Tapi hak ni tak, hak ni hak yang sama'i. Cuba tengok. Masyriq, maghrib, masjid. Semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kalimah ni sepatutnya kaedah kata kena baca atas. Okey, kena baca maf'al. Maksud atas Ustaz tu maf'al lah. Tapi kita baca bawah maf'il. Okey. Dan kalau kita tengok dalam kamu, kalau kita rujuk dalam kamu, ada beberapa kalimah ni kamu tulis dua-dua. Kamu tulis dua-dua. Okey. Maknanya ada yang guna baca atas wazan maf'al dan ada yang guna atas wazan maf'il. Okey. Tapi tak apalah. Sini Dr. Abdul Ar-Rajihi dia kata kita dengar orang Arab guna maf'il. Sedangkan sepatutnya maf'al. Okey, tengok masyriq. Masyriq sepatutnya masyraq. Tak. Tapi dia guna masyriq. Maka jadi syaz dia panggil, syaz. Okey, apa makna masyriq? Masyriq ni tempat matahari timbul tak? Ataupun masa matahari timbul, boleh. Dia kena ingat dah. Dia masa pun boleh, tempat pun boleh dah. Okey, so masyriq. Cuma kadang-kadang Ustaz terjemahkan makna yang biasa orang guna. Tak, biasa orang guna. Banyak orang guna.
Sedangkan boleh guna dua-dua. Maghrib, biasa kita sebut apa maghrib? Waktu dah. Waktu maghrib lah. Tapi maghrib juga boleh guna dengan makna tempat matahari terbenam. Tak? Masjid. Masjid orang guna tempat sujud. Tapi masjid juga boleh guna dengan makna apa? Masa sujud. Nah, biasa kita guna masjid tempat sujud lah. Okey, masjid. Ni masjid dalam kamus dia sebut masqat. Boleh masjid pun boleh. Jawab kalau dalam kamus Ma'ani lah dia buat apa slash. Masjid, masqat. Mana tempat jatuh. Biasa kalau orang kata tempat lahir kata apa? Masqat. Masqatu ra'sihi dah. Tempat kepalanya jatuh, mana keluar lahir kat dilahirkan tu dah. Masqat. Masqat tempat jatuh, masjid. Okey, Arab guna masjid. Mambit tempat tumbuh. Mansik tempat apa ni buat nusuk lah, buat ibadat Ini merujuk pada ibadat haji kot. Okey. Mafrid. Mafrid tempat berpisah. Majzir. Majzir ni dalam kamus sebut tempat sebelah maudhi' zabhil bahaim. Tempat sebelah binatang inilah binatang kaki empat bahimatul an'am. Tempat sembelihan ni lah apa kalau sekarang ni apa tempat penyembelihan korban tu kan. Dipanggil majzir. Okey. Marfiq. Marfiq ni dalam kamu sebut marfiq ataupun mirfaq. Apa dia ni? Tempat ni. Ini tempat ni. Apa pergelangan tangan ni. Mirfaqain. Ini tempat tempat apa ada dalam kamu Ustaz lupa nak tulis dia panggil tempat apa ni, tapi kita bahasa sebenarnya apa dia pergelangan tangan dia tempat tokak tempat tokak kita nak tokak dah dengan pergelangan tangan tu. Okey, betul tak tempat tokak. Okey, marfiq dia panggil. Matlaq tempat timbul, tempat muncul. Maskin tempat tinggal. Mahsyir, itu guna agak mahsyar kan, tempat berhimpun. Boleh guna dua-dua. Okey. Makhzin tempat simpan. Ma'din tempat galian lah. Maudhi' istikhrajil jauhar min zahabin wa nahwihi dalam kamu kata. Tempat galian lah. Okey. So benda ni guna dia tu bukan macam ma'arif tadi. Yang orang guna ma'arif tu kita kata syaz, bukan tu salah. Tapi yang ni adalah syaz. Bila syaz kita tidak boleh kata dia salah. Itu kaedah dalam bahasa. Boleh? Okey, baik. 2 minit lagi. Okey. Kemudian ada 2 bulat lagi. Okey, dalam bahasa Arab juga dia kata wasta'malatil arabiyyatu, bahasa Arab istamalat ba'dal kalimati min asma'iz zamani wal makani mazidatan bitta. Okey, perasan tak? Kalimah yang membawa ismul zaman dengan ismul makan, tapi kalimah tu orang Arab dia buta. Dia buta. Kenapa? Wallahu a'lam. Dia buta. Tak? Membawa makna tempat. Tak? Contoh madrasah, dia sebut dulu lagi madrasah. Pernah tak kita terfikir kenapa tak sebut madras, tempat belajar? Apa madrasah? Daripada kita mula-mula belajar bahasa Arab, tingkatan peralihan lagi ataupun tingkatan 1 dah. Kalimah mula-mula mungkin minggu pertama lagi ustaz ajar ilal madrasah. Lepas tu kita pun belajarlah ismu zaman wal makan. Pernah tak kita terlintaslah kepala kita, kenapa tak kata madras saja? Rupanya benda-benda tu adalah benda yang masuk bawah benda sama'i juga laku. Benda yang memang orang Arab bukan semua benda dia boleh berbuta. Tapi dia buta untuk madrasah, tempat belajar, madrasatun. Okay, bila kita baca ni kita tahu. Okey, istamalatil arabiyyatu ba'dal kalimat mazidatan bitta untuk menunjukkan kepada ismul zaman dan ismul makan. Madrasah, matba'ah, mazra'ah, manamah. Madrasah sekolah, matba'ah apa? Matba'ah tempat cetak lah, maknanya apa? Kilang tempat cetak benda-benda lah. Ataupun printing house. Tak? Printing house dia panggil tak? Matba'ah. Ikutlah. Mazra'ah tu ladang ataupun ladang lah tempat bercucuk tanam tu kan, mazra'ah.
apa dia ladang dah. Okey, manamah. Manamah ni dalam maksudnya tempat tidur. Okey, tempat tidur. Apa ni? Dan dalam kamu juga sebut al-qabru, kubur pun boleh juga. Kubur pun boleh juga. Manamah tu dalam kamu. Okey. Boleh. Okey, so kena faham dah. Ni waktu yang Ustaz sebut makna dia tadi adalah makna yang biasa kita guna. Tapi kalau orang tu nak guna dengan makna madrasah tu ismuz zaman, boleh. Tak salah. Sebab disebut tu. Disebut tu bahawa boleh guna untuk ismuz zaman. Baki laginya masyhur guna gitu ke ataupun tidak. Okey. Wa fil arabiyyati aidan ismu makanin. Ni isim makan. Ni jelas. Ni isim makannya ni. Okey, yang ni untuk tempat, bukan masa dah. Okey. Sebab Dr. Abdul Ar-Raji sebut jelas tu ismu makan. Dia kata yustaku minal asma'i thulathiyah al-jamidah wa yakunu ala wazni maf'alah. Ada kalimah yang menunjukkan isim makan yang dia istiqaqkan daripada isim jami'. Isim betul-betul, bukan isim jami', bukan isim apa? Isim tasrif lah, isim jami', kata nama tu yang dia dibentuk atas wazan maf'alah. Tengok contohnya malhamah. Malhamah ambil daripada isim jami' lahmun. Lahmun apa dia? Apa ni? Daging. Lahmun. Dia jadi malhamah. Malhamah ni maudhi'ul harbi, tempat berperang. Apa kaitan dengan daging? Kau dia ambil daripada perkataan lain. Asal lahmun dah, betul dah. Lahmun. Sebab selepas tu masmakah tu ambil daripada perkataan samakun. Samakun tu ikan. Maka masmakah adalah tempat makanu bai'is samak. Tempat jual ikan. Tak? Okey. So samakun lahmun tu adalah benda apa? Benda yang isim jami'. So daripada isim jami' tu dia buat apa ni? Kata nama tempat. Jadi malhamah, masmakah. Maksadah, cuba teka maksadah. Maksadah ambil daripada perkataan asadun. Asadun tu singa. So tempat yang ada singa tu dia panggil maksadah. Bukan mafsadah. Kalau mafsadah tu hak tu masdar mimi. Kerusakan dah. Al-mafsadah tu kerusakan dah. Okey, boleh? Okey. So itulah dia isu-isu ataupun maklumat-maklumat, fakta-fakta yang ulama saraf kita letak di bawah tajuk ismuz zaman dengan ismul makan. Kalau kita ingat benda ni semua, insya-Allah akan memudahkan kita, mengelakkan kita daripada silap apabila kita nak buat perkataan nak menunjukkan kepada ismuz zaman dan ismul makan. Kita kena ingat dah kalau kalimah gini jadi gini. So ringkas dia ada tahwazan maf'il, dia ada tahwazan maf'al. Lepas tu kalau dia ghairu sulasi, dia atas wazan isim maf'ul. Lepas tu ada yang syaz, ada orang salah, ada hak berbuta kat belakang dia dan sebagainya. Dah, sebenarnya gitulah kita ingat. Dah. Okey. Boleh? Dapat sesuatu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada apa ni? Malhamah tu bukan makan bai'il lahmi tu. Malhamah tu dia maudhi'il harbi. Maudhi'il harbi. Maudhi'il harbi ni tempat berperang. So apa kaitan dia dengan laham tu? Cuba tengok kamu balik. Tak tahulah, mungkin berperang ni mungkin ada apa tuju kepada tubuh kita yang berdaging ni ke tak? Cicak-cicak ke cocok-cocok apa benda ni? Guna pedang apa ni, katak ke kerak ke, tak tahulah, wallahu alam, ataupun makna lain. Takut ada makna lain dah. Boleh rujuk dalam kamu. Boleh. So terima kasih pada apa ni pelajar-pelajar juga sahabat-sahabat yang mengikuti kelas pada malam ni di FB dan juga di TikTok. Okey. Syukran jazilan. Okey. So nak tengok ada tak soalan dekat ni. Apa maqam? Maqam apa dia? Maqam juga dalam bahasa ni
orang guna untuk kubur. Sebab apa orang guna maqam tu untuk kubur? Maqam kubur. Sebab manusia dia akan dibangkitkan dari kubur dia. Maka kuburlah tempat dia akan berdiri. Sebab tu maqam tu kubur. Cuma dalam budaya Melayu, dia melihat kalimah maqam itu untuk kubur orang-orang contoh raja ke, untuk orang-orang yang ada kedudukan dalam budaya Melayu dah. Maka sebab tu makam kita guna untuk raja, dah untuk ni. Tapi kalau kita orang biasa tak panggil makam dah, kubur je. Kecuali dalam sastra ke makam bonda, sebab kita menganggap bonda tu kedudukan dia, kita pun bagi dia makam, kubur dah. Tapi kenapa kubur tu dinamakan makam? Sebab tempat berdiri. Bila dia dibangkitkan. Tengok makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu dekat Kaabah tu, dia tempat Nabi Allah Ibrahim berdiri untuk jadi macam alat untuk dia duduk atas tu, dia nak akad dengan anak dia Nabi Allah Ismail tu untuk bina Kaabah. Makam tu tempat berdiri. Boleh? Itulah dia punya penggunaan dia dalam bahasa dah. Makam. Cumanya kita dalam dia untuk malam ni maqam tu adalah tempat berdiri ataupun masa berdiri. Tak? Itulah. Boleh? Itu kan maksud Luqman tu. Bahasa maqam. Okey, syukran jazilan. Lama tak ni jumpa Saif dengan Luqman. Okey. Baik, syukran jazilan pada semua yang ada. Kita berhenti setakat ni, kita sambung minggu depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Afwan.